Hari ini kita akan bincangkan beberapa perbezaan di antara hernia atau angin pasang dengan hidrosil. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Saiful ni. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan beberapa perbezaan di antara hernia atau angin pasang dengan hidrosil. Kedua-duanya merupakan keadaan klinikal di mana terdapat bengkak pada bahagian kangkang atau bahagian skrotum. Tapi terdapat beberapa perbezaan di antara hernia dan juga hidrosil, dan kita akan bincangkan berkenaan dengan perbezaan-perbezaan tersebut. Pertamanya, definisi berkenaan dengan hernia dengan hidrosil itu berbeza. Ya. Hernia merupakan apabila terdapat benjolan, apabila terdapat bukaan selaput yang menyelimuti sesuatu organ itu lemah, dan benjolan akan keluar melalui bukaan selaput yang lemah itu. Sebahagian daripada organ atau organ tersebut akan keluar melalui bukaan tersebut, dan ini akan menyebabkan benjolan pada bukaan yang lemah itu, dan keadaan ini kita panggil hernia atau angin pasang. Ia boleh berlaku pada beberapa bahagian badan, contohnya di bahagian pusat, bahagian inguinal atau bahagian kangkang, bahagian perut dan sebagainya. Itu berkenaan dengan definisi hernia atau angin pasang. Manakala hidrosil berlaku apabila terdapat pengumpulan cecair yang lebih pada bahagian selaput yang menyelimuti testis seorang kanak-kanak lelaki itu. So apabila cecair itu terlebih, maka lendir atau itu menyebabkan kebengkakan kepada bahagian skrotum atau kantung testis itu, yang ini kita panggil hidrosil. Itu perbezaan pertama dari segi definisi. Perbezaan kedua dia, kebanyakan hernia ini boleh berlaku pada any age, pada umur yang tidak spesifik. Boleh berlaku pada waktu lahir, dan juga boleh berlaku kepada kanak-kanak, dan juga boleh berlaku kepada orang dewasa apabila terdapat bukaan pada bahagian inguinal tu, bahagian kangkang tu lemah. Jadi ini menyebabkan benjolan itu boleh terkeluar. Dan manakala hidrosil biasanya berlaku pada kanak-kanak yang baru lahir. Terdapat jarang sekali hidrosil ini berlaku pada dewasa atau orang dewasa, walaupun ia boleh berlaku dengan sebab-sebab yang lain. Tapi kebanyakannya hidrosil ini berlaku apabila didapati selepas kanak-kanak itu lahir. Perbezaan yang ketiga, kandungan hernia inguinal ni biasanya sama ada lemak atau usus yang terkeluar melalui bukaan yang lemah tersebut. Sama ada lemak atau usus yang terkeluar. Tapi dalam hidrosil, kandungannya adalah merupakan cecair atau lendir yang masih belum diserap. Dia bukan usus, bukan lemak, tetapi lendir atau cecair yang biasanya ada di selaput testis tu, tapi ia belum diserap sepenuhnya menyebabkan lendir itu berkumpul. Yang ini merupakan keadaan yang kita panggil hidrosil. Okey. Seterusnya, yang keempat, perbezaan yang keempat, penyebab hernia ni biasanya apabila, macam yang saya cakap tadi, bukaan pada bahagian inguinal bahagian kangkang tu tak kuat. Jadi apabila terdapat tekanan abdomen, tekanan dalam perut tu tinggi, sama ada kita meneran atau menangis terlalu kuat atau batuk terlalu kuat, menyebabkan tekanan dalam abdomen tu menolak organ atau sebahagian daripada organ tu melalui bukaan yang lemah tu, menyebabkan hernia. Lebih kepada penyebabnya lah bukaan yang lemah di antara bukaan tu, dinding tu lemah, menyebabkan benjolan boleh keluar. Manakala penyebab hidrosil ni adalah disebabkan penyerapan cecair di antara selaput testis tu tidak belum habis berlaku lagi, dan menyebabkan pengumpulan cecair itu lebih dibandingkan dengan kadar penyerapannya. Jadi ini menyebabkan hidrosil. Itu perbezaan yang keempat. Yang kelima, apabila kita lihat hernia ni, apabila kanak-kanak tu contohnya berdiri, kita nampak dia punya benjolan atau bengkakan itu dia start daripada bahagian atas kangkang tu dan turun ke bawah. Kita boleh identify benjolan tu daripada atas turun ke bawah. Manakala dalam hidrosil, bengkakan tu atau bengkak tu hanya berada pada bahagian skrotum atau bahagian skrotum atau kantung testis tu. Dia tidak di atas, daripada atas. Dia memang dekat situ je, daripada bawah. Dan yang keenam,
Yang keenam, yang kita panggil translumination test. Translumination test ni maksudnya kita akan guna lampu suluh yang kecil tu dan kita akan suluh di bahagian belakang skrotum. Kalau hernia, kita tak nampak sinaran yang rata macam tu kan. Yang ni kita panggil translumination negative, translumination test negatif. Pada bahagian pada hidrosil, sebab dia kandungan dia hanya cecair saja, tak ada organ-organ lemak ke apa ke. So bila kita guna lampu suluh, kita suluh di bahagian skrotum tu, kita nampak sinaran tu menyeluruh dengan bayang-bayang testis yang ada. Ini kita panggil transluminasi test atau translumination test positif, ya. Dan yang ketujuh, perbezaan yang ketujuh, hernia selalunya boleh dimasuk balik, ya, is reducible, kecuali kalau hernia yang ada komplikasi seperti tersumbat dan sebagainya. Tapi kebanyakan hernia yang awal tu boleh kita masukkan kebalik dalam bukaan yang lemah tu. So kadang-kadang apabila kanak-kanak tu berdiri nampak benjolan, atau bila dia batuk nampak benjolan tu keluar. Tapi apabila dia baring, ya, benjolan tu masuk balik. Ini quite typical of hernia angin pasang, ya. Manakala hidrosil, because lendir tu sentiasa ada, dia tidak boleh nak dimasuk balik atau reducible, kasih kecut balik dan sebagainya. Dia sentiasa ada macam tu aja saiz dia. Okey. Dan ke-8, ya, perbezaan yang ke-8, hernia boleh menyebabkan komplikasi, ya, seperti boleh menyebabkan tersumbat atau obstructed hernia, atau irreducible hernia, hernia yang tak boleh dimasuk balik, atau tersumbat usus jika usus tu terkeluar melalui saluran hernia tu, dan saluran hernia, saluran tu kadang usus tu kadang boleh terbelit, twisted, and then menyebabkan obstructed, ya. Ini menyebabkan komplikasi dan kadang-kadang rasa sakit, dan sudah menjadi keadaan kecemasan di mana surgery perlu dilakukan segera. Biasanya, manakala hidrosil biasanya tidak ada komplikasi, because dia hanya lendir saja yang terlebih, dan tidak ada memberi komplikasi seperti tersumbat dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir sekali, dari segi rawatan, ya, kebanyakan hernia, terutama hernia yang besar, ya, di mana lubang yang lemah tu besar dan menyebabkan usus boleh turun ke bawah ke dalam skrotum dan sebagainya, dan kebanyakannya perlukan surgery, rawatan surgery. Manakala hidrosil biasanya tidak perlu membuat rawatan, ya, because kebanyakan lendir itu akan diserap sendiri. So, sampai umur setahun ke 2 tahun tu, paling lewat 2 tahun, dia akan diserap sendiri. Surgery hanya dilakukan apabila terdapat macam jangkitan atau terlampau banyak air itu sampai dirasa tidak selesa, dan jarang berlaku keadaan ini. So itu merupakan 9 perbezaan di antara hernia angin pasang inguinal di bahagian inguinal atau kangkang dengan hidrosil atau lendir, ya, pada bahagian skrotum. Terdapat juga beberapa poin yang saya kena highlight di sini. Satu, hernia dan hidrosil kadang-kadang boleh coexist. Maksudnya dua-dua boleh berlaku. Ya, kadang-kadang walaupun risiko dia tak tinggi, tapi kadang boleh berlaku hernia, at the same time dapat hidrosil. Kedua, boleh juga berlaku pada bahagian kiri, bahagian kanan. Ya, dua-dua berlaku. Kita panggil bilateral hernia atau bilateral hidrosil. Boleh berlaku kedua-dua. Walaupun kebanyakan hernia berlaku pada bahagian kanan, tetapi boleh berlaku pada bahagian dua. Dalam 10% hernia terdapat kedua-dua bahagian atau bilateral. Ketiga poin lagi, saya nak beritahu, keadaan kedua-dua keadaan ini merupakan bengkakan atau benjolan yang tidak sakit, ya. Kecuali kalau ada komplikasi macam sudah tersumbat, sudah terbelit dan sebagainya. Tapi dalam keadaan-keadaan yang awal, kedua-dua bengkak ini tidak sakit. So kalau sakit, mungkin ada masalah lain, ya, bukan hernia atau hidrosil. Jadi itulah dia berapa perbezaan di antara angin pasang dan hidrosil, dan juga beberapa poin yang kita highlightkan untuk memberi pengetahuan dan manfaat kepada para ibu bapa, terutamanya apabila nampak bengkakan pada bahagian skrotum kantung atau bahagian kangkang anak kita. Okey, diharap informasi ini dapat memberi sikit sebanyak manfaat kepada kita semua.
Semoga kita semua berada dalam sihat dan sejahtera. Happy parenting, stay safe and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.